Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi, supaya kita dapat menjadi hamba-Nya, bukan sekarang saja, kita terus akan menjadi hamba Allah sehingga akhir hayat kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmat, kasih sayang, kesatuan, perpaduan, kebaikan kepada umat manusia sejagat, rahmatul lil alamin. Semoga Allah Rabbul Alamin masukkan kita semua dalam golongan minas siddiqin wa syuhada wa salihin. Para jemaah yang kami hormati, Tuan Imam dan juga ahli-ahli cadang kuasa di Baitur Ridwan, tidak kita lupa kepada kawan-kawan, sahabat kita dari jauh ataupun dekat. Kita bagi pihak jemaah daripada Kuala Lumpur, Selangor, jemaah-jemaah Al-Qadim, mereka ucapkan salam kepada semua jemaah di sini. Di waktu yang sama juga kita dapat berita Haji Bahrin meninggal, jemaah kita dan juga kakak kepada Haji Tajuddin kita juga meninggal. Jadi marilah sama-sama kita doakan untuk mereka berdua, sekaligus kepada semua sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang dekat atau yang jauh, supaya kesemua ini dapat keampunan dari Allah rahmah subhanahu wa ta'ala dan dapat rahmat Allah, dan dijadikan mereka itu orang-orang yang akan bersama dengan para salihin, salihat, siddiqin dan siddiqat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' mudkhalahuma wa khsilhuma bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqihima min al khataya kama yunaqqa ath-thawb abyad min ad-danas. Allahumma abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima. Allahumma adkhilhuma jannatak wa izhuma min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Yaghfirullahu lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Di antara nasihat Nabi kepada umatnya bila kita dengar ada kematian daripada mana-mana pihak, asal dia Muslim, kita kenalkah tak kenalkah asal dia Muslim, pertama kita jangan lupa menyahut ayat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sangat bererti, bermakna bagi orang beriman, supaya kita semua redha menerima apa yang Allah takdirkan. Semua kita datang daripada Allah, kepada Allah juga kita akan kembali. Kemudian Nabi perintah umatnya, istaghfiru li akhikum. Selepas kita baca ayat tadi, maka kita ikuti dengan memohon keampunan untuk saudara-saudari kita seagama, supaya mereka senantiasa dalam lindungan dan peliharaan Allah Rabbul Alamin, supaya Allah jauhkan mereka dari azab kubur sampai azab akhirat nanti. Mudah-mudahan bila kita rajin doakan saudara-saudari kita yang lain, bila kita pula kembali pada Allah, orang lain pula akan rajin doakan kita. Ini penting. Jadi kita orang yang memahami Quran Sunnah, apalagi lebih lagi kita prihatin sesama umat. Sebab itu doa yang pertama kita doa khusus untuk kedua keluarga yang kita kenal. Kemudian doa yang kedua kita doa umum bagi orang yang hidup di antara kita yang hadir di majlis ini. Mereka yang tak hadir juga kita doakan tadi. Dan orang arwah-arwah di antara kita, keluarga kita yang dekat dan yang jauh juga termasuk dalam doa itu. Laki-laki dan perempuan, yang tua dan yang muda. Itu doa yang umum. Supaya kita tidak khusus pada satu-satu kumpulan saja, tapi pada semua umat Islam, muslimin, muslimat, yang tua, yang muda dan seterusnya. Dan harapan kita juga, kerana kita tahu hidup kita tak lama. Setiap yang hidup mesti berakhir dengan kematian. Itu sudah menjadi satu sunnatullah yang kekal abadi, baka hanya Allah Rabbul Alamin. Hatta malaikat maut rasa macam dia boleh dikecualikan daripada maut, kerana dia yang ditugaskan untuk cabut nyawa. Semua dia dah cabut, dia ingat dia terlepas. Allah kata tidak, semua kena. Mengakhiri dengan kematian yang kekal hanya Allah Rabbul Alamin. Jadi sebab itu kita selalu mendoakan supaya pengakhiran kita semua ialah husnul khatimah. Untuk memastikan kita ini akan berakhir dengan husnul khatimah, kita perlu pastikan kita ada iman dan istiqamah. Kita telah belajar Quran dan Sunnah berpuluh tahun. Sudah faham, alhamdulillah. Setengah telah amal, alhamdulillah kita telah beramal. Tapi kadang-kadang bila datang ujian Allah itu, teruji kita. Dan kadang kita mulai ragu-ragu tentang ilmu yang telah kita pelajari. Akhirnya ada juga orang yang ikut Quran Sunnah, akhirnya dia akan kembali juga mengikut adat istiadat dan kebiasaan dan segala bid'ah yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah kerana tidak istiqamah. Kan? Kita perlu istiqamah walaupun sedikit, yang penting istiqamah. Hak itu tetap hak, batil tetap batil. Kita hanya ditugaskan oleh Allah supaya mendahului Allah, kemudian mendahului Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segalanya. Sebab itu cara kita beragama, Allah berfirman dalam suratul Ahzab, ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak sepatutnya, tidak layak bagi setiap orang yang mengaku beriman pada Allah, laki atau wanita, bila Allah dan Rasul telah menentukan sesuatu hukum, sesuatu perkara dalam Islam, dia masih buat pilihan selain itu. Siapa yang buat pilihan selain daripada apa yang Allah dan Nabi telah tentukan, tetapkan, Allah telah berfirman, dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa ya'sillah wa rasulah. Siapa yang derhaka pada Allah dan Nabi, Allah confirm, faqad dalla dalalan mubina. Dia tak boleh betul. Walaupun dia rasa betul. Walaupun semua orang kata you okay. Itu orang yang cakap. Itu rasa kita. Tapi segi Allah sudah tak betul. Segi Nabi, Nabi dah tak mengaku. Amalan itu bukan datang dari dia, fahuwa rad, tertolak. Jadi kadang-kadang kita yang telah mempelajari Quran Sunnah teruji juga bila sesuatu musibah berlaku. Contohnya musibah COVID ini. Ini satu musibah. Kalau penyakit wabak dulu semua pun ada. Flu inilah, flu itulah, semua macam-macam flu. Tapi itu terkena pada satu tempat, tak kena pada tempat lain. Tapi COVID ni luar biasa. Semua orang kena. Semua negara kena. Sekebal-kebal Amerika tu dengan senjata dia macam-macam canggihnya. Teringat kita cerita tentang fil dan ababil. Bila Allah nak hancurkan sesuatu, dia tak perlu hantar satu tentera yang berbadan besar. Dia hantar kuman je. Habis satu dunia semua panik. Amerika yang hebat dengan macam-macam, dengan dia punya sistem yang canggih, dia punya radar yang boleh track semua, sampai COVID tak boleh. Nak tunjuk kelemahan kita. Alhamdulillah. Satu peringatan. Kalau tentera gajah dulu nak hancur Kaabah, Allah tak hantar gajah, dia hantar burung. Tak payah gajah pun. Dia hantar. Ini dia hendak kuman saja. Bumi terhenti. Manusia tak boleh bergerak. Sebab itu, COVID ini satu ujian. It's a wake up call. Peringatan. Hebat-hebat manusia. Kalau Allah nak hukum kita, dia izinkan suatu wabak. Walaupun orang kata ini ciptaan orang. Orang boleh cakap. Manusia nak reka apapun, kalau Allah tak izin, tak berlaku. Kita tahu. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada orang yang ada kuasa melainkan kuasa Allah. Bila Allah izin, artinya itu takdir. Ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Bila takdir berlaku, kita akan diuji oleh Allah melalui 3F. Saya guna istilah 3F. F pertama, takut. Fear. Semua takut. Semua takut keluar rumah. Anak-anak takut keluar dari bilik. Ini penyakit, 2 kali takut. Kita lockdown luar. Dalam rumah kena lockdown lagi. Anak-anak pula tak mau makan bersama keluarga, tak mau minum, tak mau salat bersama keluarga, sendiri-sendiri dalam bilik. Ini yang banyak kita buat kaunseling. Penyakit orang bandar, mungkin orang kampung korang. Orang bandar ni dia punya penyakit macam-macam. Kita ingat dia berani, bila kena wabak ni lagi takut. Ini satu. Patutlah kita takut? Patut. Tapi siapa yang mesti kita takut lebih? Allah. Bukan penyakit. Tapi kerana kita tak ada panduan agama, kita ingat
penyakit inilah yang menentukan ajal kita. Tidak. Ajal kita telah ditetapkan oleh Allah. Kita mati bukan kerana COVID, kita mati kerana Allah takdirkan sudah sampai ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Allah dah bagi tahu. Kita punya mati ni dua benda yang Allah tentukan. Yang ketiga dia buka supaya mudah diterima oleh manusia. Pertama yang dia tentukan masa. Satu saat tak cepat, satu saat tak lewat. On the spot. Malaikat maut tak pernah tertidur. Terlupa dia tak pernah. Very sharp dia. Kedua, tempat mati Allah tentukan. You tak boleh pilih. You boleh rancang. You boleh rancang. Nak mati sini, itu kita boleh merancang. Tapi yang Allah yang tentukan akhirnya Allah. Cara nak mati, itu Allah bukan. Kerana sakit jantung ke, sakit inilah, aksiden itu mudah manusia menerima. Tapi kita orang beragama tak boleh takut kepada makhluk lebih daripada Khaliq. Itu pertama. Kerana takut, vaksin pun takut. Kan? Ini bagaikan vaksin ni. Ini perancangan musuh kita ni, konspirasi ni. Orang boleh buat. Tapi Allah beritahu apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh merancang, kalau Allah tak izin tak berlaku. Kita jangan takut. Kalau kita bila ada penyakit, bila Nabi agama, faith, F kedua, faith, agama, kepercayaan. Orang Barat, orang India semua, dia percaya dengan cara dia, dengan syiriknya. Tapi dia percaya juga. Dalam dia percaya, yang mandi sungai pun ada. Sebelum itu dia ada mandi sungai. Ya. Waktu dia kena pun mandi lagi. Sampai banyak terapung-apung. Dia pun tak peduli. Dia tolak ya, dia rendam sekali lagi. Dia anggap sungai itu sungai hidup. Siapa nak mati kalau mandi sini boleh hidup balik. Tapi yang dah mati tak hidup. Itu kerana dia percaya begitu. Dia tak mau dengan ubat. Kita orang Islam, agama kita tak suruh begitu. Agama kita ajar kita ikhtiar. Nabi bersabda, innallaha nazzala da' wa dawa fatadawu wa la tadawu bil haram. Itu saja. Bila Allah takdirkan ada penyakit, Allah akan sediakan ubat. Berubatlah kamu, hanya jangan berubat dengan benda yang haram. Itu saja. Itu saja. Oleh kerana kita percaya, bila satu penyakit yang Allah takdirkan berlaku pada seluruh negara, bukan satu negara saja, bukan satu tempat saja, seluruh negara, maka kita yakin ada ubatnya di seluruh negara. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Sebab itu F ketiga ialah freedom, kebebasan. Kita bebas pilih mau vaksin tak mau. Tak ada siapa paksa. Kerajaan pun tak pernah paksa. Dia hanya galakkan. Hanya dia bagi tahu barisan pertama, the frontliner semua kena. Waktu dia mula-mula jadi, barisan pertama doktor, nurses, security, askar, polis, semua kena ambil dulu. Kerana mereka bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan segi negaranya, segi rakyatnya, kesehatannya,
doktor-doktor dan medis sampai tak tertiga. Kita pernah lihat kan mula-mula. Kesian. Orang yang kerja 24/7 tak balik rumah, kita boleh balik rumah juga. Boleh kuarantin di rumah. Ini nurses, doktor tak boleh balik rumah. Polis, pegawai-pegawai tinggi tak boleh balik rumah. 24/7 alert di pejabat masing-masing, di Bukit Aman dan di pejabat-pejabat keselamatan yang lain. Kita balik rumah juga kan. Alhamdulillah ada keluarga. Dia tak boleh jumpa keluarga kerana tugas, amanah. Tapi untungnya kalau kita yang tak mau terpulang. Tapi jangan menentang, jangan sabotaj. Jangan kata ini agenda. Syaitan punya agenda dah lama. Bukan. Agenda nak merosakkan iman kita ni dah lama. Tapi kita ada panduan agama. Kita atasi setiap ujian Allah ikut panduan agama. Bukan perasaan kita terikut dengan di ayat ini, di ayat itu. Kalang kabut kita pun, orang sunnah ke tak sunnah pun kalang kabut dibuatnya kadang-kadang. Satu kata kena, tak boleh, haram ni. Ini subahat ni, macam-macam. Kita bergaduh sama sendiri. Akhirnya suami isteri pun bergaduh. Anak dan keluarga bergaduh. Ini penyakit. Kita orang agama. Agama ada panduan. Bila Allah suruh kita berusahalah. Hanya kalau kita kata saya tak mau vaksin sana, ini satu masalah lain pula. Vaksin pun telah dipolitikkan, kan? Contohnya nak pergi Mekah, ini baru jemaah kita yang pergi ke Mekah nak buat umrah. Semua sangkut di airport kecuali 2 orang. Dua orang itu murid kita, saudara baru dan saudari baru. Suami isteri keturunan Cina. Masuk Islam. Mereka kebetulan sudah vaksin 2 dosis. Yang lain pun kena, tapi yang lain Cina punya. Dia Pfizer. Yang Cina tak boleh. Astaghfirullah. Ini bukan masalah agama, ini masalah politik. Vaksin lah, bukan. Takkanlah Panadol sini tak boleh pakai, Panadol sana boleh pakai. Contohlah, Panadol. Siapa sakit kepala, pakailah. Sakit ini pakai. Tapi kadang-kadang orang nak politikkan, mesti dia punya vaksin. Ini masalah siapa? Masalah kita lah, manusia. Kita adalah orang beragama. Kalau sudah ada vaksin sudah. Kalau tak ada vaksin lain cerita kan. Kalau tak mau vaksin silakan. Nak pergi pasar, dia minta tunjuk, tak ada. Selamat. You tak payah buang masalah di sini. You boleh balik sekarang. Itu saja. Kita pilihlah supaya kita tak menyusahkan orang kerana agama kata apa. Ini kita ada panduan. Orang lain tak ada panduan begitu. Dia ikut kehendak dia, kita ada panduan. Agama kita, Rasulullah beritahu lagi, la darara wa la dirar. Orang Islam tak sepatut buat sesuatu, cakap sesuatu yang mudaratkan dirinya, dan jangan cakap dan buat sesuatu mudaratkan orang lain. La darara wa la dirar. Cantik agama kita. Kalau you tak ready, takut, you kuatkan iman dulu. Zikir banyak-banyak. Okay. Itu saja. You jangan campaign. Ini tak betul, ni syekh apa ni? Ini syekh vaksin ini. Tak wakal. Ya. Agama kita sebelum datang World Health Organization cerita kuarantin, Nabi dah bagi tahu kuarantin.
Kan? Sudah ada. Panduan agama memang relevan. Hanya kadang-kadang kita belum diuji. Bila kena uji, kita punya iman pun goyang. Otak kita pun celaru. Sama-sama kita pun nak tengok sunnah betul ke ni? Ini sunnah vaksin ke sunnah tak vaksin? Vaksin pun jadi sunnah sekarang. Jangan sampai begitu. Kalau you tak mau, tak apa. Mungkin you boleh ikhtiar cara lain. Bukan? Cara tak semesti ubatnya mesti vaksin. Tak semesti. Bagi kita tak percaya. Tapi kalau dia kata vaksin, vaksin. Kalau tak mau, tak boleh pergi umrah pula. Satu hal. Nak shopping tak boleh pula. Dua hal. Bukan? Nak masuk mall-mall tak boleh. Apa nak buat? Duduk rumah. Duduk rumah lah mana bergaduh. Bukan? Senang saya. Yakin tak? You yakin ke bahawa vaksin boleh matikan atau Allah yang matikan kita? Allah. Bismillah. Timbul masalah. Orang vaksin, dia cucuk ubat tak ada. Satu hal pula. Kita pun tak tengok kan. Kita takut tengok jarum. Dia kata tengok ini ubat. Lepas tu dia cucuk yang lain. Ubat tak masuk, rasa dah sakit. Itu satu masalah pula. Kenapa yang manusia buat macam tu? Kita pun tak tahu. Ini semua ujian Allah. Takkanlah vaksin punya nak tipu. Bukan. Dulu vaksin percuma kan. Waktu mula ni kerajaan ambil berat tanggungjawab kerajaan untuk jaga rakyatnya. Rakyat pula tak mau. Sekarang nak, kena bayar lah. Macam-macam ujian. Jadi kita orang yang kata ikut Quran Sunnah mudah saja. Orang yang pakar kesihatan, doktor-doktor dah bagi tahu. Tapi ada juga kumpulan doktor yang tak setuju. Itu memang dalam dunia ini tak semua orang setuju. Satu pro, satu anti. Itu biasalah. Bukan? Tapi kita katanya yang tak nak itu akhirnya dia pun menghadapi satu ujian. Keluarga menghadapi ujian. Saya ada ramai kawan, no way, no vaksin, haram, I don't care. Saya kata alhamdulillah, kuat iman. Silakan kalau you tak mau vaksin, jagalah badan you. Bukan? Jagalah pergaulanmu. Macam-macam jagalah. Tapi kalau you tak mau pakai mask, you keluar je, kena tangkap. Kenalah saman. Kalau you duit banyak, tak apalah. Saman bayar. Pakailah. Bukan pakai semua. Lepas itu dia tak ada, buka pula. Ini demi tak menyusahkan kita, menyusahkan orang lain. Kita tak pakai, orang lain takut. Bukan? Orang lain pun takut. Tapi kalau kita sama-sama yakin, sihat, macam anak-anak kita dan rumah, takkan semua pakai. Tak ada siapa pun pakai. Bukan? Siapa pun tak pakai. Hanya di luar kerana kita tak tahu siapa. Suasana macam kita solat sekarang, alhamdulillah perubahan telah kita lihat sendiri. Banyak kawasan-kawasan masjid-masjid luar negara, solat pun sudah berubah, bukan? Dulu semua mula ikut SOP. Ikut. Bukan kita tak ikut. Tapi bila suasana berubah, maka hukum berubah balik. Alhamdulillah dengan izin Allah. Banyak masjid, Masjid Haram, Masjid Madinah, yang dua orang yang saya kata pergi itu, pergi umrah baru balik. Saya minta dia lapor, cerita apa pengalaman kamu. Sampai-sampai dia kata kena beli SIM card, local SIM card. Itu memang kena beli.
Kerana dia ada dia punya mai sejahtera dia punya, bukan kita punya. You masuk, bila you nak pergi umrah, you dah sampai airport Jeddah, you tak boleh masuk lagi. Walaupun ada visa tak boleh masuk. You kena apply, buat permohonan untuk tawaf umrah dan sa'i umrah. Nanti you katalah, saya dengan isteri saya nak datang untuk buat tawaf dan sa'i umrah pukul 3 petang. You hantar. Nanti dia respon. Lulus. Boleh jalan. Untuk tawaf umrah saja. Tawaf sunat tak dibenarkan. Itu yang laporan yang kita dapat. Semayang di Mekah sama juga. Ini yang baru mereka balikkan. Mungkin satu masa akan berubah. Alhamdulillah. Semayang Mekah, nak semayang tiap-tiap waktu, kena juga buat appointment. Kena send message. Mai sejahtera lagi. Saya nak datang semayang subuh. Kalau dia kata, okey, jalan. Kalau kata, subuh you tak boleh. Tak boleh pergi. Zuhur, hantar lagi. Tiap-tiap waktu, you kena hantar. Madinah tak ada. Alhamdulillah. Kecuali nak ziarah Raudah. Kena setengah orang nak pergi. Atau nak ziarah makam Nabi. Kena terus hantar lagi. Mai sejahtera lagi. Begitulah suatu. Asalnya 4 orang boleh satu bilik. Akhirnya 2 orang kalang kabut. Itu yang ejen semua pening kepala. SOP tak menentu. Kita terima. Itu saja, jangan bergaduh. Nanti kita pula darah tinggi semua, heart attack, rugi. Bukan. Sebab itu orang tanya, Syekh, tak buat umrah? Boleh, memang saya dah niat nak bawa jemaah, tapi kawan-kawan saya, ejen-ejen semua yang buat itu kata, Ustaz, kita tunggu dulu. Kerana kita tak tahu SOP sana. Berubah-berubah, jadi tak menentu. Susah kita nak kawal dari sini. Ini yang kita dapat. Apa yang saya nak ceritakan saudara-saudari, para jemaah muslimin dan muslimat, kita orang yang beragama yang ada manhaj Quran Sunnah sangat untung. Kerana panduan agama kita relevan dalam semua keadaan. Hanya kita kena ada ilmu, kepahaman yang betul. Jangan ikut emosi. Orang lain dia boleh guna pandang, awak agama tak setuju, tak reda, tak boleh. Itu dalil tak ada. Itu dia punya dalil. Buku dia mana ada dalil begitu. Buku kita ada dalil. Quran ada dalil, hadis ada dalil. Tak ikut juga kita. Inilah satu masalah yang kita perlu berhati-hati. Kerana ujian mesti datang. It's a wake up call. Saya anggap ini wake up call. Kita manusia yang lalai, derhaka, sampai menafikan Allah. Seakan-akan dia rasa Tuhan tak wujud. Ramai juga orang-orang Islam yang mulai ragu kerana COVID ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita banyak kaunseling dalam negeri, luar negara. Khususnya orang-orang yang lemah pendidikan agama. Why? Where is God? Dia kata. Mana Tuhan? Tuhan ni cerita saja yang sebenarnya tak ada. Maulah lah. Ini orang Islam ini. Mana tak pening lagi? Mak bapak kenal lagi. Dah COVID satu hal. Anak pula tanya mak bapak, where's God? Dia 2 kali kenal. Tapi Alhamdulillah, kerana dia orang yang nak berfikir, kita berbincang. Kita cerita padanya. Hakikatnya apa yang sebenar? It's a wake up call. We have been too arrogant. And we still are very arrogant sekarang. Kalau kita nak minta sampai Tuhan turun balak betul-betul, you baru nampak, itu tak terlambat lah. Ini baru sedikit Allah tunjuk. Time for you to
Stay connected to Allah. Siapa yang boleh hentikan ini? Bagi Allah senang saja. Kalau kita semua bersyukur, kita jaga, ingat pada Allah, beriman, minta pertolongan, Allah kata kun fayakun habib. Malam ni you tidur, besok alhamdulillah hilang. Walaupun dah hilang, takut lagi. Bukan? Pasal kita tak nampak. Bukan? Memang kita perasaan takut itu ada. Tapi sekarang kita kena ubah. Kalau di luar kena begini, ikut. Tak apa. Kalau dalam rumah, alhamdulillah. Kalau kita solat, kalau kita tahu, kita yakin semua ini semua sihat, vaksin pun sudah ambil, temperature dah ambil, semua okey, semua okey. Alhamdulillah. Kita balik kepada Quran dan sunnah ibadat kita. Tapi kalau kita ragu-ragu, kalau pergi kawasan yang kena ikut SOP, kena ikut lah. Bukan? Jangan lawan nanti dia angkat keluar. Tak cantik. Kalau itulah dia punya SOP, kita nak pergi juga, kita ikut. Kalau kita yakin, alhamdulillah. Tak payah bising. Ini yang dikatakan, agama ini ada ketika dia bagi freedom, kebebasan untuk pilih, tapi must be guided. Freedom must be guided. Bukan absolute freedom. Bukan satu kebebasan mutlak, tak ada. Kebebasan ada had dan batasan. Faham kan? Jadi jangan menyusahkan orang. Sebab itu kalau siapa yang diuji oleh Allah juga, jangan lupa. Allah yang maha berkuasa, dan iza marid fahuwa yashfin. Siapa-siapa yang sakit, yang sembuh bukan vaksin Allah. Ini ikhtiar saja. Kalau you percaya vaksin ini, itu pun tak betul. Ya, tapi boleh ambil kerana ini satu ikhtiar. Ingatkan cerita Nabi Musa. Kita pernah dengar tak cerita Nabi Musa? Ada dalil dalam sunnah. Rasulullah cerita tentang Nabi Musa. Dia sakit perut, teruk sangat. Tak pernah dia ada sakit perut yang begitu dahsyat. Satu kali Allah uyuh sakit perut yang memusim perut dia, tak tahan, dia minta, ya Allah, selamatkan aku, sembuhkan penyakit sakit perut saya. Allah perintah Musa pergi. Jalan ke padang pasir, ada satu pohon, kau kutip daunnya, telan. Dia pun pergi dah. Dia dapat, dia petik, dia kunyah-kunyah, hilang. Instant hilang. Bagus tak ubat itu? Bagus tak? Oh, kalau kita ada ubat yang boleh instant, kaya kita. Sekarang orang yang buat syarikat emas ini kaya. Mungkin dulu siapa nak pakai emas? Sekarang semua kena pakai emas. Ya, contohlah kan. Lepas beberapa ketika Musa alaihissalam sakit perut sekali lagi. Akhirnya dia terus pergi cari pokok yang sama, dia makan, tak hilang. Lepas tu dia mengadulah ke Allah. Ya Allah, kenapa pula kali ini tak sembuh? Allah beritahu pada Musa, kali pertama you minta daripada aku, you ingat pokok itu yang sembuh kau ke? Aku yang sembuh, bukan daun itu. Tapi waktu pertama you minta petunjuk dari Allah, tunjuk, pergi sana. Sebab dia sembuh, perasaan Allah izinkan. Kali kedua you ingat pokok itu, you tak ingat Allah lagi. Ini kerana manusia ini ada keyakinan, ya, dia pun diuji, tapi dia sedar, lepas tu dia sedar, ini kesilapan. Bukan dia buat kesalahan, suatu lepas pandang kita. Sebab itu kita orang beragama yang ada panduan Quran dan Sunnah, jangan ragu-ragu. Kalau apa yang Allah takdirkan, pertama terima, kedua lihat pada waqi'. Ya, agama usul fiqh kata wiqayah khairu minal ilaj. Prevention is better than cure.
Kalau apa-apa mesti ambil satu tahap ataupun langkah prevention. Kalau orang kata vaksin is another prevention. Saya pernah tanya banyak kawan yang mula antai-antai, saya kata, kita yang pergi Mekah sebelum ini, pergi umrah sebelum ini yang 3-40 tahun dulu, kita pakai vaksin tak? Ambil vaksin tak? Vaksin apa kita ambil? Meningitis. Kita ada penyakit tu tak? Pasal dia kata kena ambil. Tak ada hal pun. Cucuk ya. You see, kemudian kenal lagi satu vaksin flu. Kerana kita di sana manusia yang kita akan bertemu macam-macam bangsa ada. Bukan dia takut kita, dia takut kadang-kadang orang lain yang kuat kita lemah. Dia tak kisah, dia boleh tahan. Flu itu bagi dia bukan flu, tapi bagi dia itu kita flu. Pasal badan kita lemah, imun kita lemah. Tapi tak orang petikai pun dulu. Kenapa meningitis? Saya bukan ada sakit apa pun. Kemudian meningitis tak ada kena-mengena dengan tropical climate. Dia kena di negara yang panas saja. Tapi ada musim haji itu, ada musim yang tak panas. Pernah tak kita alami? Saya pernah sekali. Dalam berpuluh tahun saya bawa jemaah, ada sekali ya nak tidur di Muzdalifah tak boleh. Sejuk. Kuasa Allah itu kebanyakan tak sejuk. Itu yang kita boleh tidur tu. Sana bukan ada kemah-kemah lagi bukan. Di Muzdalifah itu kita 1000 star punya hotel. Sini 5 star, 7 star. Jadi 1000 star, you buka mata bintang. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Bukan. Memang kita rasa gembira dapat tidur di kawasan yang lapang, ya, berjuta manusia tidur tanpa bumbung. Tapi ada kena 1 tahun sejuk. Tak boleh tidur. Kita yang tak biasa tu, kita nak tengok, kita sekarang nak tidur tak aircon pun susah kan. Pasal dia biasa aircon, tapi you sana kalau tempat dia sejuk memang tak boleh tidur. Tapi kenapa kita musim sejuk pun kena pula meningitis? Apa nak buat? Pasal itu peraturan SOP dia. Ini contoh sajalah. Agama mudah. Kalau you nak buat ini, ada peraturan begitu, you ikut. Kalau tidak, you jangan. Ya, pergi tempat itu. Habis cerita. Jangan gaduh dengan orang. Kan? Jangan timbul masalah. Jangan pula kita nasihat orang lain. Tak payah. Sendiri-sendiri. Itu yang kata Allah, ku anfusakum. Kalau you nak jaga anak-anak, wa ahlikum nara, daripada azab. Begitulah secara ringkasnya muslimin dan muslimat, ya. Kita kebetulan maghrib pun awal, isyak pun awal. Saya bukalah sedikit masa kalau ada soalan. 3F adalah ujian Allah. Fear, takut. Freedom, kebebasan, tapi ada batasan. Islam kata kebebasan mesti berpandukan wahyu, bukan berpandukan nafsu. Kalau ikut nafsu, cakap ikut suka hati lah. Bukan. Ikut wahyu tak boleh. Nak cakap pun kena hati-hati. Jangan main-main. Kita bukan ahli pula. Bukan. You nak makan apa, makan. Kita pun makan macam-macam juga. Buat supaya tambah immunity kita. Bukan. Itu cara kita. Jadi kalau ada apa-apa soalan, kita bagi laluan untuk sesi kedua, sesi soal jawab. Dipersilakan. Silakan saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sejak kebelakangan ini,
terlalu banyak yang mengaku keturunan Nabi. Terlalu banyak apa? Orang mengaku aku keturunan Nabi. Aku keturunan Nabi. Orang Indonesia, di tanah Arab itu sendiri. Dan so dalam konteks saya keturunan Nabi ini, macam mana kita nak jawab, terima, menafikan atau menunjukkan kita ni dalam dia panggil Wahabi ni. Macam mana kita nak menentukan atau kalau kita tak menerima kata-kata mereka, dia kata kita Wahabi, begitu maksudnya. Jadi macam mana nak kesahihan cerita ni? Iyalah, bagi saya lah ya, kalau orang datanya dia ingin keturunan Nabi, alhamdulillah. Bagi saya lah, alhamdulillah, saya akan pegang tangan dia, saya akan shake hand. Kenapa? Samalah kita. Kita semua sama. You keturunan Nabi, saya pun keturunan Nabi. Ya, Nabi Adam kan. Kullukum min Adam. Dia kadang terkejut, apa orang Cina apa keturunan Nabi? You baru keturunan satu Nabi, saya keturunan daripada Adam. You nak nafi kan? Tak boleh. Nabi dah cakap. Dia kata kullukum min Adam. Itu yang Nabi yang cakap. Yang you kata you keturunan Nabi mana itu, siapa cakap? Bukan. Saya kata saya keturunan Nabi Adam, Nabi cakap confirm. Seperti saya senang ya, dia kata kita keturunan. Alhamdulillah, sama kita. Selesai cerita, jangan panjang cerita. Pasal you panjang cerita tu sakit hati ya. Bukan. Kadang-kadang senang ya, masalah ni nak atasi senang. Dia kata dia keturunan, alhamdulillah. Habis cerita. You nak dia cium tangan dia, dia cium tangan you ciumlah tangan dia. Jangan gaduh, tak biar gaduhnya. Ini kadang-kadang manusia ini sekarang dia sudah macam hilang panduan. Orang cakap apa, orang nak percaya. Yang kadang-kadang ada juga video-video yang viral kan, ceritanya, oh ni dahsyat, you tak percaya nanti malam itu dia tutup lampu, lepas tu dia taburkan tepung lah, nanti nampak tapak. Boleh bagus. Itu masalah tapak pula kan. Tapak Nabi pula. Saya kata saya dah jumpalah tapak Nabi Adam. Di mana? Di Sri Lanka. Memang saya pergi, saya naik atas bukit tu. Dia kata Adam speak. Besar, lebih kurang kalau ingat, kalau tak salah saya, hampir 40-45 kali tapak saiz saya. Besar. Atas mana? Atas gunung. Memang ada di Sri Lanka. Naiklah. You kena naik. Kita naik Sri Lanka punya bukit gunung itu. Pukul berapa? Kita naik pukul 10 malam. Tak tidur. Ini orang Qiyamul Lail, bukan? Kita Qiyamul bukit. Naik bukit. Sampai sana subuh. Nak tengok. Orang kata apa tu? Matahari subur. Jumpa. Bila dekat-dekat penghujung itu, dia kena tarik badan. Dia ada, dia punya besi, you tak boleh jalan, dia terlalu cunang, baru sampai ke atas. Tengoklah tapak kaki Nabi Adam AS. Kita kebetulan sejak kebetulan dengar tapak Nabi dekat mana? Tapak Nabi dekat mana dia jumpa? Alhamdulillah Malaysia tak ketinggalan. Mana you tak ada, dia boleh adakan. Ini pelat-pelat. Tak apalah, orang nak cakap apa pun kan, tak ada kaitan dengan rukun iman, rukun Islam pun. Cerita saja. Jangan kita buang masa orang kata.
Bolehkah saya jelaskan konsep tawakal dan usaha? Ya. Tawakal mesti datang selepas usaha. Tanpa usaha itu nama tawakkul. Kalau tak mau binatang kamu nak hilang semua, ikat dulu. Ya, kalau tak mau handphone semua hilang, simpan baik-baik. Ya, jangan letak sini, letak sana, lepas tu tawakal. Sama-sama tawakal, dia pun tawakal juga. Dia tawakal supaya Allah murahkan rezeki, dapat handphone free. Bukan. Kita tak boleh. Tawakal ini datang sebab itu Nabi sampai ajar umatnya, bila nak tidur ada adab-adab nak tidur. Apa adabnya sebelum nak tawakal? Pastikan pintu-pintu sudah tutup. Pastikan tingkap tutup. Pastikan makanan minuman sudah tutup kalau tak habis, supaya tidak nanti ada binatang yang lain masuk, sudah tak boleh makan. Pastikan kalau ada dulu pakai api-api mesti padam. Kalau tidak, takut ada binatang apa langgar saja terbakar. Dan bila nak tutup, jangan lupa sebut bismillah. Ada dalil-dalil dia, adabnya. Bila you tutup, dah tutup, baca bismillah. Di situlah baca bismillah, di situ datang tawakal. Kalau tutup itu usaha. Jangan pula buka tawakal. Selamat. Kan? Boleh buatlah nak cuba-cuba tu. Jadi orang lain kata rezeki lah. Jadi itulah caranya, ya. Memang dia ada kaitan. Semua ada kaitan. Kita nak bawa kenderaan jalan jauh, kena periksa lah alignment, tayar, minyak semua. Lepas tu tawakal. Itu caranya. Tak boleh kita terus tawakal tak ada usaha, tak boleh. Macam nak solat istikharah. Untuk apa? Bila nak buat pilihan. Tapi sebelum nak sembahyang istikharah, buat homework dulu. Macam anak-anak nak periksa lah. Nak periksa duk tengok TV lagi. Tak ada rujukan, tak ada intuition, tak, tepat tawakal saja. Baca doa. Rabbi yassir wala tu'assir. Baca lah. Ya. Datangnya jawapan semua tak betul. Nak salah siapa? Saya dah baca ini, saya dah amalkan ini, tapi kena ikhtiar. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kamu, kuatkan ingatan kamu. Tapi tak boleh, tak usaha, tak boleh. Itu yang Sayyidina Umar bila ada lepas sembahyang subuh time dia itu, dia tanya orang, you ada keluarga di rumah? Ada. You duduk dalam masjid you berapa lama lah? Saya nak banyak doa. Ini matahari dah naik, you duduk dalam masjid nak doa apa lagi? You nak Tuhan turunkan rezeki dalam masjid. Rezeki ada di luar masjid. Keluar. Jangan terus doa-doa saja, usahalah dulu. Itu baru nama tawakal. Ini usaha tak mahu, doa saja. Tak boleh, itu tak betul, tawakal yang tak betul. Kita nak kahwin pun kan, contohnya. Kita tak boleh asal nampak dia kata dia cerita dalam chat online-nya. Online kita tak tahu gambar itu siapa ambil gambar. Kita pun tak tahu. Tak boleh pakai bagus lawa macam Shashi Kapoor ni nama. Tak boleh, kita kena buat homework, check dulu, kan? Check. Dah check semua. Oh, dia bukan lelaki sahaja. He is not just a man, but gentleman. Ini bagus. Bukan? Gentleman artinya kalau dia ajak you makan, dia keluarlah duit. Dia tak tipu perempuan. Ajak kita pergi makan dia order hebat-hebat, lepas tu dia hilang, kita bayar. Ini bukan gentleman. Ini memang nak kata Ant-Man pun bukan, Spider-Man pun bukan. Ini conman. Ini
Janganlah you kalau kahwin memang sakit punya. Ini contoh, kena usaha cek buat homework. Kalau dah buat homework semua dah okey, dan baru you salat istikharah. Minta. Pada urusan dalam Allah saja yang tahu. Syukur-syukur yang zahir kita sudah buat. Itu caranya. Begitulah Quran dan Sunnah ajar kita. Fadal, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam kita tengok ada kemudahan. Contoh, orang sakit kaki dia tak boleh solat berdiri, dia boleh solat duduk. Nah. Maksudnya Islam tu memberi kemudahan lah. So, kita tengok orang-orang sekarang SOP tu macam tak ada kemudahan. Maksudnya kalau ada beginilah macam tu. Contoh macam orang nak solat tinggal sejadah, tak boleh. So yang tu macam mana sih kita menyikapinya? Maksudnya orang yang tegar sangat pertahankan SOP tu macam tak boleh lah bagi keringanan sedikit ke apa. Kita seperti mana yang saya sebut, bila sesuatu benda berlaku, satu ujian, nak lihat bagaimana kita menghadapi ujian itu. Maka sebaiknya kita duduk bincang sampai mana kita nak ikut sesuatu peraturan baru yang kadang-kadang kita rasa teruji. Ya, macam contohlah negara luar, boleh konsert tak ada pula SOP, bukan? Boleh rapat, boleh dukung orang, boleh macam-macam. Masuk masjid masih SOP. Kita pun kadang-kadang kesian lah. Mungkin kita sudah kadang-kadang terikut tapi terlupa sampai mana kita patut ikut. Macam saya contoh lah kan, kalau kawasan kebetulan ke masjid sudah ada SOP, dia masih nak reinforce, dan kalau kita nak pergi, kita ikut. Kalau tidak, masalah kan. Jadi kita tak mau timbul masalah. Kalau kita rasa tak selesa, tak perlu pergi. Itu jalan yang termudah. Dan kalau kita dalam rumah sendiri, kita bolehlah rapat. Sebagai contoh lah, ya, saya sedar kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang saya nak ke masjid pun bila berlaku, tapi waktu yang terpaksa saya pergi, ada kemayat jemaah di situ, saya ikut. Tapi kalau mereka buat di rumah, minta saya dari imam, saya suruh rapat. Benda yang boleh rapat. Sana tak boleh rapat, tak rapat. Jaga dulu. Dan kita doa supaya orang ini mudah-mudahan dia cepat kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Peringkat awal memang banyak halangan. Dulu ingat tidak, ada video viral kata, kita kalau semayang, kalau apa pakai ini hidung semua hidung tak kena lantai berarti tak sah. Bukan? Itu yang perempuan kalau kain dia suatu sujud, dia kena tangan dia, dahinya kena atas telekung, tak sah. Ini yang kita pakai mask ini, sah tak sah? Bukan dia ada bawah, memang di atas badan kita pun. Kemudian bila kita sujud, adakah kita yang sujud tarik turun sujud? Tak ada kan? Kita sujud. Kadang-kadang benda itu senang, mudah. Agama itu mudah betul. Tapi kadang-kadang bila kita hilang sedikit panduan, ragu-ragu, datang gangguan. Tapi kalau kita sudah yakin, ke semua yang datang sehat walafiat, bismillah. Kita galakkan. Ya. Saya sendiri kalau pergi kawasan-kawasan, kalau orang terlalu tak apa. Assalamualaikum. Kita pun
Dukhul dan khuruj, check in, check out. Jangan gaduh. Kerana kita tak mau sama umat ada fitnah. Hanya mungkin dia ada kelemahan. Sebenarnya kita doa supaya satu hari dia kuat, dia akan terus. Tak jadi masalah lagi. Itu saja jawapan saya yang ringkas. Ya. Fadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni ada berita-berita yang belakangan ni tentang longgarnya pegangan Saudi, Naam. terutamanya tentang agama lah. Sebab ada orang-orang akan pemerintah akan membenarkan kasino di beberapa bandar, dan jadi macam mana pertembungan dengan ulama di Saudi tu, dan adakah berita-berita ni benar? Kita yakin setiap kali bila datang fitnah begini, mesti ada satu kumpulan yang akan menentang. Hanya kerana media ini berpihak kepada yang lain, dia terus akan cerita kemungkaran orang. Seakan-akan kemungkaran maksiat itu bukan salah lagi. Yang terakhir Halloween ada. Halloween nak buat situ. Kalau itulah perhakikat bagi kita orang yang faham Quran Sunnah, tak heran. Pasal Nabi dah beritahu bahawa orang Arab nanti akan kembali pada jahiliyah. Dia akan kembali pada kekufuran. Jadi hanya kita rasa sabda Nabi itu kebetulan dia berlaku dalam kehidupan kita. Dia timbul. Tapi kita tidak jadikan itu orang Arab panduan kita. Panduan kita Quran dan Sunnah. Kalau dia salah, salah lah. Kita tak boleh kata, oh kerana dia Arab, apa yang dia buat betul. Dah. Yang salah tetap salah. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu. Jadi bagi saya tak heran kalau Nabi dah beritahu. Nabi dah beritahu Yaman akan bertumpah darah, terbakar. Banyak orang akan jadi pelarian. Berlaku tak? Berlaku. Hanya kita rasa sedih kerana yang sama-sama yang kita lawan sama-sama yang mengaku Muslim. Itu saja. Itu saja. Tapi benda berlaku, Nabi dah beritahu akan berlaku. Dan benda itu bukan berlaku baru. Satu ketika negara itu pun sebelum jadi Saudi, Najdi, telah berlaku. Macam-macam syirik dah berlaku. Kuburiyah lah, macam-macam. Akhirnya ulama datang, mujaddid datang untuk selamatkan, pulihkan keadaan supaya akidah orang Islam selamat balik. Itu zaman mereka. Ini another round lah. Another round. Setiap 100 tahun datangnya satu fitnah besar. Nanti Allah hantar lagi. Kerana mesti ada kumpulan. Setiap kali Rasulullah kata, ada saja kumpulan yang akan mempertahankan Quran dan Sunnah. Dan akhirnya kerana istiqamah, keyakinan dengan disiplin mereka, Allah menangkan mereka kembali. Kemudian akan datang lagi. Ya. Lepas tu akan datang lagi mujaddid lagi. Sehingga datangnya Imam Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam. Ketika itu dia akan menghadapi malhamah. Satu gerakan yang luar biasa. Itu satu pertempuran luar biasa. Yang Ya'jud akan datang, Ma'jud semua, kemudian Dajjal. Akhirnya bila Allah bagi kejayaan kepada umat Islam, kembali khilafah kepada umat Islam, bumi rasa aman. Ini tanda-tanda kiamat. Bumi akan rasa aman. Sehingga binatang liar jadi binatang jinak dan kita. Tak ada lagi lah kita lari daripada harimau, ular semua. Semua jadi member. Seronok waktu itu. Ya. Tapi lepas tu akan mati. Waktu itu bumi ini Allah jadikan dia punya kekayaan luar biasa.
Setiap rumah orang ada tanah lapang, ada emas. Keluar daripada bumi. Keluar emas, tak payah gali punya. Dia keluar. Kita yang dapat emas banyak, nak bagilah member. Dia kata, saya belakang kebun saya. Saya pun tak tahu apa nak buat dengan emas ini. Allah makmurkan bumi ini. Allahu Akbar. Ketika itu tidak ada satu kawasan bumi Allah yang tidak ada orang beriman. Allahu Akbar. Itu time Isa dan Mahdi. Nanti kedua-dua akan wafat. Waktu itu Alamatul Kubra sudah sampai. Tapi ingat, ada hadis yang Nabi cerita, selagi ada satu manusia sebut Allah dalam dunia ini, bumi Allah, ingat Allah, kiamat tak berlaku. Satu hadis lagi Rasul kata, selagi ada manusia di bumi Allah ini, tak akan wujud satu keadaan yang tak ada orang yang sebut nama Allah. Mesti ada orang sebut nama Allah. Faham ya dua-dua hadis ni? Kalau begitu, bila datang kiamat? Bila datang kiamat? Satu hadis kata, selagi ada satu orang saja sebut nama Allah, kiamat tak akan berlaku. Kiamat kubra. Satu lagi kata, selagi manusia hidup bumi Allah, tak akan terlintas satu keadaan yang tak ada orang yang tak ingat Allah. Seakan-akan dua hadis ini macam bertentangan. Dia tak bertentangan. Allah nak tunjuk rahmat Allah luar biasa. Selagi ada satu hamba dia yang ingat kepada dia. Kerana orang itu, bumi ini selamat. Tapi bila sampai masa Allah perintah, surga keluar satu bau wangi. Setiap orang yang ingat Allah akan menarik nafas yang terakhir. Dan dia akan husnul khatimah. Habislah. Barulah datang azab Allah. Waktu itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Larilah. Waktu itu kalau dah datang azab Allah, mana tak lari? Bumi ini dengan langit disatukan. Jadi macam kuih kapik. Lipat. Kemudian bumi dan langit akan digulung. Siapa boleh hidup? Itu dah dahsyat lah waktu itu. Bila sampai peringkat itu, pintu taubat tertutup. Habis. Ini memang azab yang luar biasa, hanya akan disaksikan oleh orang yang derhaka kepada Allah. Rahmat Allah memang luar biasa. Itu secara ringkas untuk saya tambah. Saya rasa tengok jam dekat 9. Mohon maaf terlajak sedikit. Saya doakan supaya ibu-ibu dan bapa muslimin sama-sama jaga manhaj kita. Jangan lupa, jangan lalai, jangan putus asa. Sesuatu yang ragu, sesuatu kurang jelas, tanya. Tanya sebelum kita nak cakap, nak kongsi dengan orang lain, tanya, confirm bagaimana dalil orang yang faham Quran dan Sunnah menghadapi takdir, ujian dan keadaan yang kita akan hadapi dari masa ke semasa. Semoga Allah tetapkan iman kita, jaga supaya kita hidup sunnah, kita mati dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiqi wal akhir da'wana walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.